Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Wanasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali bicara kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, iaitu tentang keinginan hawa nafsu. Okay, setelah kita membahaskan berkaitan dengan tanda-tanda penyakit hati, bagaimana cara untuk kita mengenali keaiban yang ada pada diri kita sendiri. Seterusnya kita sebut sedikitlah berkaitan dengan bagaimana bila kita dah mengetahui keaiban yang ada pada diri kita sendiri, maka perlulah kita merawatnya, ya, supaya keaiban yang ada pada diri ini tidak menjadi semakin teruk, kritikal, ya, sempat untuk dirawat. Antara perkara yang boleh menyebabkan hati kita jadi rosak ialah perkara yang berkaitan dengan nafsu, ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya setiap jiwa kita ni ada nafsu yang sentiasa mengajak untuk buat perkara jahat, ya. Ada ajakan untuk buat perkara jahat. Walau bagaimanapun, ada juga dalam kalangan kita ni keinginan untuk menjadi baik. Hak baik pun ada, hak nak jadi jahat pun ada. Cumanya keinginan kepada untuk nak buat jahat tu lebih. Sebab di sekeliling kita ni Allah sediakan macam-macam ujian. Ada namanya ujian syaitan. Sebagaimana kita memang tahulah, syaitan ni sentiasa mengajak kita buat benda jahat. Tak, syaitan mana pernah ajak kita buat benda baik? Jom solat, ni bukan kerja syaitan, tuan. Syaitan ni dia akan cuba menghalang kita manusia daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sekeliling kita ni banyak syaitan. Sebab tu antara faktor utama yang menghalang kita manusia untuk jadi hamba Allah yang baik ialah antaranya syaitan. Syaitan. Ya. Sebab tu kita disuruh baca surah isti'azah. Apa? Qul a'udzu birabbin nas. Benteng diri kita dengan ayat-ayat Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Membaca ayatul kursi, ya, sebagai benteng diri kita daripada kejahatan syaitan. Sebab syaitan ni tak pernah berhenti bekerja. Kita kerja berhenti, rajin kerja tapi berhenti juga, kan? Hak rajin kerja pun nak kepada berhenti. Kalau hak yang tak rajin, lebih kepada banyak berhenti, banyak rehat. Syaitan ni dia tak ada berhenti, tuan-tuan. Kerja dia non-stop 24 jam, siang malam. Bahkan kalau di kalangan syaitan ni, kalau dia berjaya menggoda manusia, dia akan dapat anugerah. Anugerah kecemerlangan perkhidmatan. Kita manusia kalau kerja cemerlang sekali setahun je, tuan-tuan. Tahun depan cemerlang tak dapat dah anugerah tu. Nanti pengurus ataupun majikan kita akan bagi kepada orang lain pula. Walaupun tahun yang berikutnya cemerlang lagi kita buat kerja, dia takkan dapat tiap-tiap tahun anugerah perkhidmatan cemerlang. Ya, kenapa tak bagi tiap-tiap tahun? Lama kan orang kata dah dia je asyik dapat yang cemerlang, bagi dia je lah buat, kan? Sebab di kalangan kita manusia ni dia ada dengki. Jadi kalau misal kata asyik dia je dapat, lamanya akan dengki. Jadi untuk mengelakkan kedengkian sesama petugas ni, tahun ni dia dapat, tahun depan orang lain pula dapat, tahun depan orang lain pula dapat. Nak boleh sampai semua orang lain dapat tu mungkin 10 tahun baru sampai giliran kita pula, tuan-tuan. Ya. Sebab tu kalau misal kata kita bekerja kerana untuk dapatkan anugerah perkhidmatan cemerlang, kita akan jadi orang yang kecewa. Sebab 10 tahun misalnya baru dapat pengiktirafan kecemerlangan tu. Tapi kalau sekiranya bekerja tu lillah, tujuan dia kerana Allah Ta'ala, insyaAllah tahun depan kalau cemerlang tak dapat pengiktirafan kecemerlangan pun tak mengapa, sebab dia bekerja untuk Allah. Allah yang nilai. Kerja kita ni Allah yang nilai, bukan manusia yang nilai. Kalau manusia yang nilai, memang kita akan kecewa, tuan-tuan. Kecewa. Kita rasa cemerlang daripada tahun lepas. Tahun lepas kita tak apa cemerlang, tapi dapat anugerah pengiktirafan tadi. Tahun ni lagi cemerlang, tapi kenapa tak dapat? Kan? Sebab penilaiannya manusia. Bagi-bagilah, kan? Asyik dia je tak boleh lah. Tapi Allah bagi peluang pada semua kita hamba dia. Setiap kali kita buat kebaikan, Allah akan bagi ganjaran dia. Setiap kali buat benda tak baik, ini Allah sediakan balasan. Tapi kalau sekiranya dia bertaubat, Allah akan beri keampunan. Allah sediakan jalan pengampunan kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang yang tertentu saja. Ya. Syarat dia siapa yang buat salah minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sediakan jalan untuk kita bertaubat supaya kita semua dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita cerita dengan syaitan tadi, dia dapat pengiktirafan di atas setiap kali dia berjaya tipu kita manusia. Sebab tu dia tak berhenti, tuan-tuan. Dia tak pernah jemu untuk menyesatkan kita manusia. Sebab dia tahu kalau dia berjaya, dia akan dapat pengiktirafan. Tapi kalau dia tak berjaya, dia akan dihukum. Dihukum. Kita kalau tak berjaya,
orang bukan tak berjaya lah, kita sebut kurang sikit lah pada tu. Kalau orang peleceh kita, kecil hati kita, bukan orang hukum pun, orang cuma kata macam tu pun tak boleh buat ke? Kita dengar ni berdesing telinga, tuan-tuan. Kecil dah hati. Syaitan ni kalau dia tak berjaya dalam melaksanakan tugasan dia, dia akan dijatuhkan hukuman yang berat oleh bos dia, Azazil. Berjaya dapat pencerahan, tak berjaya kena hukum. Bukan sikit-sikit, kita setakat kena kata sikit-sikit je, kan? Syaitan ni memang dia kena hukum dengan hukuman yang berat. Ini faktor antara yang menjadi penghalang untuk kita manusia menjadi hamba Allah yang taat. Selain daripada tu, faktor sekeliling kita, tuan-tuan, juga mempengaruhi. Banyak sangat kita punya ujian, godaan. Sebab itu dalam banyak keadaan ujian di sekeliling kita, tiba-tiba kita ni dipilih untuk menjadi orang baik, menunaikan solat pula ditunaikan secara berjemaah pula di masjid, duduk pula dalam majlis ilmu. Bukan tak penat, tuan-tuan. Penat. Kalau nak kira menyandar berapa tiang je ada, tak cukup. Penat, tapi kita tunggu juga. Sebab apa? Sebab kita ni antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berjaya mengharungi godaan-godaan yang begitu banyak di sekeliling kita. Tapi kalau kita nak sebut yang tak datang ni, ramai lagi tak? Ramai lagi. Ramai lagi sahabat-sahabat kita yang tak datang. Masa ni boleh jadi duduk kat atas padang lagi, ramai. Masa ni, tuan-tuan, duduk di jalan lagi, tak ready pun nak semayang lagi. Ramai. Yang tak semayang terus. Hari ni nak sampai ke isyak ni, ramai tak semayang. Kita pernah sebut dulu bagaimana kita di Negeri Sembilan ni target nak mencapai peratus sekurang-kurangnya 70% orang Islam yang sembahyang kat Negeri Sembilan ni, tuan-tuan. Sekarang tak lulus peratus ni. Kita kumpul semua orang Negeri Sembilan, tanya sembahyang ke tak. Yang sembahyang ni markahnya tak lulus. Yang dah sembahyang ni campur semua ni, baru ada 35%. Kalau anak kita sekolah dapat markah 35%, 35% ni maksud dia tak lulus lah, kan? Jadi kita target tahun 2024 ni Negeri Sembilan mencapai peratus 70% orang Islam yang sembahyang. Ni orang Islam, tuan-tuan, bukan orang bukan Islam. Orang bukan Islam tu lantak dia lah. Ni hak yang Islam ni, tak kisahlah dia ni sembahyang, tak datang di masjid, dia sembahyang di rumah, tak kisahlah, janji dia sembahyang je. Sekarang ni hak 35% ni yang sembahyang. Yang sembahyang ni kita ambil kira, tuan-tuan, walaupun satu waktu je. Berapa waktu sembahyang sehari semalam? Dia kata dia sembahyang satu waktu, yang ni kata dia 2 waktu, yang ni kata 3 waktu. Okey, kita kumpulkan hak yang sembahyang ni, kita kira daripada jumlah keseluruhan rakyat Negeri Sembilan yang Islam ni 35%. Mana kalau 35%, kalau kita nak ambil yang betul sembahyang 5 waktu, tuan-tuan, sedihlah nak sebut angkanya, takkan dapat 35% orang Islam di Negeri Sembilan yang sembahyang 5 waktu, kan? Tentulah kurang lagi angkanya. Jadi kita sekarang ni sedang dalam berusaha untuk tackle hati orang-orang Islam seluruhnya, kalau boleh sembahyang belaka, supaya kita dapat 100%. Tapi kita tak letaklah target 100%, sebab 100% daripada 35% itu macam mustahil
Macam mustahil, tapi tidak mustahil untuk capai, kan? Tapi kita berusahalah kalau boleh dapat sampai 70%. Kalau tak dapat 70% pun sekurang-kurangnya 50. Mana kalau 50 ni luluhlah, kan? Kalau anak kita sekolah, dia tunjuk kat kita markah dia dapat subjek ni 50 tu luluh, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita nak macam tu lah, ya? Target tertinggi 70. Tapi kalau dapat 100, Masya Allah, itu memang luar biasa lah, ya? Setakat ustaz-ustaz yang ada takdan, tuan-tuan, takdan kaki tangan dia, ya? Sebab tu dia kena ada di kalangan kita ni juga, bertolong bantu antara satu sama lain. Masing-masing di kalangan kita kena tengok di kalangan ahli keluarga kita, jiran-jiran kita macam mana dari segi solat dia. Kalau tak mampu nak tengok kepada orang lain, sekurang-kurangnya tanggungan kita semua. Sembayang dia beres tak beres, sekurang-kurangnya macam tu lah. Kalau boleh pergi lebih sikit, tengok pada jiran, tengok anak-anak jiran, tengok jiran kita macam mana, kan? Kalau boleh pergi lebih lagi, satu Korea ni, kan? Fikirlah macam mana cara nak tackle hati sahabat-sahabat kita. Pagi-pagi kita boleh berjemaah makan roti canai, kan? Takkan makan je berjemaah, sembayang, mainlah berjemaah juga. Kalau tak boleh berjemaah, semayanglah kat mana-mana pun. Semayanglah kat mana-mana. Semayang di rumah pun tak apa. Untuk yang awal-awal ni, suami jadi imam, isteri jadi makmum, kan? Suami menjadi imam kepada anak-anak, isteri jadi makmum. Kok mana pun dia kena reka supaya dapat semayang secara berjemaah. Kalau tak boleh juga semayang berjemaah, maknanya jangan sampai tak semayang. Masing-masing semayanglah. Anak sulung semayang dalam bilik dia, anak nombor 2 semayang dalam bilik dia. Ikutlah janji semayang, kan? Yang ni yang kita harapkan. Baik, itu faktor sekeliling juga antara yang menjadi punca untuk kita ni gagal untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, kan? Faktor sekeliling, kita tengok keadaan kawan-kawan, kadang-kadang kawan pun tak membantu untuk kita menjadi soleh. Kita baru nak datang semayang berjemaah, dia kata dah, tengoklah tu seminggu je paling lama, ataupun tengoklah tu mentang-mentang dia baru balik umrah, sebulan je tengok, lepas tu akan balik asal, kan? Kita pun dengar berdesing telinga kita, kawan-kawan kita jiru air sejuk. Kita ni bukan main dah taubat apa semua, tapi oleh kerana dapat siraman air sejuk daripada kawan, akhirnya balik asal balik semula, kan? Kita baru nak pakai menutup aurat, kawan duk bisik-bisik, duk susik-susik, kan? Dia kata, tengoklah tu, dia kata. Lepas sebulan ni hilanglah tudung dia, contoh, kan? Patutnya kita ni semua ni, bukan saya nak kata tuan-tuan lah, kan? Cerita sajalah tuan-tuan. Kita ni bila tengok kawan kita, tak pernah nampak lah sebelum ni datang sembahyang Jumaat, tiba-tiba ada, kan? Kita tegur dia, kita ucap welcome, kan, pada kita punya jemaah. Nanti ada sesuatu kita akan bagi kat dia. Tak, bukan rasuah, tapi nak bagi dia seronok, kan? Jadi dia pun bila dapat pengiktirafan macam tu, lepas ni dia balik, dia akan berfikir, bagus rupanya jemaah-jemaah dekat kampung dia ni, kan? Semua duk tunggu dia datang, kan? Alhamdulillah bila dia datang tu, ya Allah, dia punya sambutan macam dia orang besar, kan? Macam dia ni orang ada pangkat tertentu disambut kedatangan dia. Kalau boleh buat macam tu, hebatlah tuan-tuan, insya-Allah, kan? Sebab kita usaha untuk tackle hati semua orang Islam, khususnya orang Islam dalam kampung kita, untuk sama-sama imarahkan rumah Allah,
Ya, tak ada lah cara lain kalau kita nak dapatkan keberkatan dalam kampung ni, melainkan kita kena duduk imarahkan rumah Allah. Imarahkan rumah Allah. Kalau boleh kita nak jadi rumah Allah kat kampung kita ni seumpama makmurnya macam Masjidil Haram, tak berhenti-henti orang datang, penuh. Siapa datang lambat, mungkin kena sembahyang di luar. Pasal apa? Penuh jemaah. Kan? Macam Masjidil Haram. Tanyalah sahabat-sahabat kita yang dah pergi umrah ke, pergi haji ke dalam setahun dua ni kan. Punyalah nak datang Masjidil Haram ni susah tuan-tuan. Pukul 9-nya tanya kita, ustaz macam mana kita orang nak pergi Masjid Haram? Kenapa? Kita dah kena sekat, tak boleh masuk. Kita cakap cuba masuk ikut mall Menara Jam. Dia kata kat Menara Jam pun tak boleh nak masuk juga, dia sekat. Habis tu macam mana? Kita kata patah balik lah. Dah tak boleh nak sembahyang di Masjidil Haram tuan-tuan. Pukul 9 dah datang tu. Bukan kata pukul 11. Kan? Pukul 9 dah disekat, tak boleh masuk. Kita pun tak faham lah askar-askar ni kan. Kan? Buat masjid besar-besar, lepas tu bila orang ramai datang, dia tak bagi masuk. Dia sekat, dia sekat, dia sekat. Kadang-kadang hotel dengan masjid ni dekat je, tapi nak boleh sampai 2 km. Sebab dia suruh kita musing. Ya? Ikut jalan biasa tak boleh masuk, dia sekat, dia suruh kita ikut jalan lain. Ya, ikut jalan lain memang masak lah. Kan? Masak ni maksud dia jauh lah kan. Patutnya kita boleh sampai setengah jam, lajak sampai 2 jam baru sampai. Nanti nak balik macam tu juga. Pasal orang terlampau ramai tuan-tuan. Orang terlampau ramai. Di Masjid Nabawi, makmum ni sampai sembahyang ke depan daripada imam. Kan sebab di dataran Masjid Nabawi tu kat depan tu kan luas lagi. Imam dia hak dalam masjid tu setakat bangunan tu. Tapi jemaah yang ikut imam tu dah melepasi daripada tu. Macam mana hukum dia? Kan? Kita duk tanya, yang tanya ni duduk dekat mana? Dia kata dia duduk belakang lah. Okey, duduk belakang tu insya-Allah. Tapi kalau hak duduk kat depan tu dah melepasi imam, tuan-tuan, dari segi hukum fiqh, kalau kita mendepani imam maka tak salah sembahyang. Tapi oleh kerana tempat tak ada tuan-tuan, penuh dah, tak boleh nak masuk ke belakang tu. Yang boleh masuk hala ke depan. Kan? Jadi itu yang berlaku sekarang ni. Dan kita nak kalau boleh macam tu lah, ramainya orang datang kat masjid kita ni. Ya. Kalau nak ikutkan, saya yakin orang-orang dalam kampung kita ni semua dah buat umrah dah. Umrah semua dah. Haji pun tinggal berapa persen je yang tak pergi lagi. Yang lain semua dah pergi haji dah. Bayangkan kalaulah hak umrah-umrah ni, yang haji-haji ni semuanya datang kat masjid ni, tuan-tuan, seluas masjid ni tak muat dah, kena tambah lagi. Kan? Kalau semua datang, haji-haji yang dah pergi haji, umrah-umrah yang pergi umrah dah ni, kalau datang belaka, yakin dan percayalah bahawa masjid ni dah tak muat dah untuk menampung banyaknya jemaah. Sepatutnya kita nak macam tu lah, kan? Supaya masjid-masjid kita ni diimarah seumpama makmurnya Masjidil Haram, makmurnya Masjid Nabawi. Ramai orang datang. Tak pernah kita tengok Masjidil Haram ni tak ada orang. Kita datanglah masa mana? Kok kita datang pukul 10, ramai ada orang. Try datang pukul 11. Pukul 11 malam, pukul 12 malam, ramai juga orang. Kita try datang pukul 3 pagi lah, kan? Pukul 3 pagi ramai macam tu juga, tak kurang-kurang pun, ya. Sekarang ni kita bagi tahu pada jemaah terutamanya yang musim haji baru ni, pergilah awal. Dia kata nak pergi awal macam mana ustaz? Pukul 8 kita dah tolak dah daripada hotel. Pukul 9 dah tak boleh masuk. Kalau boleh masuk, agak-agak tahan ke wuduk kita,
sampai nak masuk waktu. Mungkin kita kata kalau batal wuduk kita boleh ambil pakai spray kan, ambil wuduk pakai spray. Tapi kalau nak terkencing kena keluar memang tak boleh masuk. Masjid kita dak keluar boleh masuk balik. Kita tadi duduk sah depan, kita keluar masuk balik, sah tempat kita tinggal tadi tu ada lagi. Masjid Haram kalau kita dah masuk, kita letaklah serban kita sebagai tanda supaya orang tahu ni tempat ni dah ada orang tinggal sejadah kita. Kita keluar, nak masuk tak boleh. Ataupun kalau boleh masuk, tempat kita tadi orang lain dah ambil dah, dengan serban-serban kita pun habis kan? Itu keadaan yang berlaku dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi. Baik, itu mukadimah kepada untuk kita nak bawa perbincangan bacaan berkaitan dengan hawa nafsu ini. Dulu kita sebut bahawa keinginan hawa nafsu tidak dicipta dengan sia-sia, tanpa mempunyai manfaat. Ada manfaat rupanya, walaupun saya sebut tadi ayat innan nafsa la ammaratum bisu. Kerja nafsu ni ajak kita buat benda jahat je ke ustaz? Tak, dia ada manfaat dia. Apa di antara manfaat dia tuan-tuan? Kerana kita ada nafsu, Allah bagi tanggungjawab pada kita jadi khalifah. Allah tak bagi tanggungjawab sebagai khalifah kepada malaikat, sebab malaikat tak ada nafsu. Patutnya kalau ikut logik kita, malaikat lah jadi khalifah, sebab malaikat tak ada nafsu, tak buat dosa, tak pernah bantah perintah Allah. Banding kita manusia ni, tuan-tuan tengoklah dalam situasi dunia sekarang ni, macam-macam hal kan? Orang ni begini, orang tu begitu kan? Persepsi tentang Islam pun ada macam-macam. Ada orang Islam kata Islam tu semayang, puasa, tunai haji je. Lain terpulang. Ada orang kata Islam tu begini kan, kita buat dakwah aja Islam, tak peduli hal-hal lain, dia kira dakwah dia je, keluar ke jalan Allah kan? Persepsi Islam tu. Ada orang kata Islam tu kena gini kan, merangkumi seluruh kehidupan. Yang mana satu ni? Satu kita tengok ada macam-macam aliran. Yang ni bawa Islam, yang ni pun kata dia bawa Islam, yang ni pun kata dia bawa Islam. Ada banyak aliran pemikiran ya? Ada macam-macam persepsi. Sebab apa? Sebab kita manusia ada nafsu kan? Kerana kita ada nafsu, Allah taklifkan kepada kita semua untuk jadi khalifah ya? Menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah. Kerana kita ada nafsu tuan-tuan, tu kita buat kebun sayur tu kan, ada kebun tebu, ada kandang kambing, ada kandang lembu, ada majlis walimatul urus kan. Saya cuti sekolah aja banyak betul majlis kahwin. Sekarang dah tak kira dah kan, tak payah tunggu time cuti sekolah. Kenduri kahwin hari Isnin, kenduri kahwin hari Rabu. Kita kata alamak macam mana nak datang ni, kita kerja. Tak apalah, kalau boleh datang, datanglah. Kalau tak boleh datang memang tak boleh datang lah, time kerja kan. Kita memang nak datang, tapi time kerja tak boleh datang. Dia kata tak boleh nak tunggu dah time cuti ni kan. Sebab kalau time cuti bersusun tu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 kan. Kita kalau sampai 8 tempat satu hari, yang kita makan setempat je, yang lain tu kita tunjuk muka minum air sejuk. Lepas tu minta diri. Lepas tu nanti pergi yang ketiga, yang keempat, macam tu je, tak makan. Yang pertama tu je yang kita makan. Kemakan semua. Hak pertama kita makan, hak kedua kita makan, hak ketiga kita makan kan. Kalau setakat 2 mungkin boleh makan lagi lah. Tapi kalau sampai 5 tempat sehari, tak makan dah. Kita nanyalah kat orang kan, kita jemput orang tapi dia datang tak makan. Tujuan kita buat kenduri nak suruh dia makan, nak jamu orang makan, tapi dia tak boleh nak makan dah. Ni yang ketujuh ni dia kata. Yang ketujuh nak makan apa lagi dah. Jadi untuk tak nak bertembung sampai macam tu, dia pilih hari yang orang tak buat kenduri. Hari apa? Isnin.
ataupun hari Selasa ke, hari Rabu ke, kan? Pasal apa jadi gitu? Nafsu, tuan-tuan. Kalau malaikat lah jadi khalifah di dunia ni, takkan ada kebun tebu. Nak buat apa dia buat susah payah kebun tebu? Dia bukannya ada keinginan nak minum. Takkan ada majlis kahwin, tuan-tuan. Memang tak merasalah makan nasi minyak apa semua, kan? Sebab tu Allah tak bagi tanggungjawab khalifah ni kepada malaikat. Sebaliknya Allah bagi tanggungjawab ni kepada kita manusia. Ini manfaat, kan? Bila Allah bagi tanggungjawab, kita pun cari jalan macam mana untuk kita melaksanakan amanah ni. Kita belajar, kita menuntut ilmu supaya amanah yang ditaklifkan kepada kita ni kita dapat laksanakan dengan betul lah, kan? Ramai ni kawan-kawan kita yang boleh tolong bantu untuk kita melaksanakan amanah ini. Sebab tu dia suruh kita berjemaah, kan? Jangan buat kerja seorang-seorang. Hatta dalam organisasi yang kecil pun kita boleh seorang-seorang. Organisasi rumah tangga, dia kena ada kerjasama antara suami, isteri, anak-anak. Tak mungkin seorang ayah boleh mentadbir keluarganya dengan berjaya kalau tak dapat kerjasama daripada isteri, daripada anak-anak. Anak-anak ni asyik nak melawan je, isteri asyik nak derhaka je, kan? Suami cakap sikit dia bantah, tak nak taat langsung, kan? Condemn lagi, ya. Memang tak akan berjaya lah keluarga tu. Itu dalam kumpulan yang kecil. Masjid contohnya ada pengurusi, bendahari, setiausaha dan AJK yang lain menuntut kepada kerjasama yang sangat padu, baru boleh dilaksana, boleh kita tengok kejayaan dia, kan? Bukan hanya bergantung kepada seorang untuk berjaya. Dia kena ada kerjasama daripada semua. Mana kat sini Islam mengajar supaya kita ni buat kerja secara berjemaah, kan? Ataupun kalau istilah apa motivasi ni, teamwork kita, kan? Kerja berpasukan. Kerja berpasukan tu kerja berjemaah, tuan-tuan, kan? Kalau kita buat kerja berjemaah sikit, seorang sama sikit, insya-Allah. Tapi kalau kita buat kerja seorang-seorang, penat kita seorang, kan? Dalam konteks yang lebih besar macam tu juga. Daripada sekecil-kecil organisasi sehinggalah sebesar-besar organisasi, ia kena ada kerjasama, buat kerja ni secara berjemaah. Semayang, sebab tu semayang berjemaah, kan? Kalau dalam istilah apa, dalam ilmu sainsnya, bila kita semayang berjemaah ni, kita akan cas ni apa, positif negatif ni. Kita penat seharian bekerja, bila kita semayang berjemaah, dia cas balik tadi. Cas positif dan negatif ni, kan? Bila kita duduk dekat-dekat ni, dia akan berlakulah tu cas negatif positif, yang akhirnya mengembalikan semula tenaga. Kita dah penat dah seharian bekerja, kan? Baik, seterusnya apa? Nafsu kalau tak ada nafsu, apa akan jadi? Kalau tak ada nafsu, maka tak adalah majlis kahwin, tak adalah pertanian, penternakan, pekerjaan, kan? Cuma kita sebut nafsu yang tercela ni yang macam mana? Yang melampau. Ni yang tercela. Maksudnya kita ni, tuan-tuan, setiap diri kita ni ada nafsu. Semua kita ni ada nafsu, kan? Kalau kita kontrol sebagaimana ikut syariah, nafsu tu dia baik. Kita ni jadi baiklah. Kita sekarang ni boleh berada di tempat macam ni pasal kita kontrol nafsu kita. Kita kontrol nafsu kita sehingga akhirnya kita duduk sembahyang berjemaah, kita duduk dalam majlis ilmu. Tapi kalau tak kontrol, kita layan nafsu. Malam ni apa best malam ni? Malam ni ada movie apa? Layan. Bila layan tu yang dia jadi apa? Ghaflah, dia jadi lalai ni, kan? Kata ada majlis ilmu, pedulilah majlis ilmu, kan?
Semayang macam mana? Tak apa, semayang kita qada. Dia kira qada je semayang. Kan? Baik, ramai yang tidak memahami sempadan ini, lalu mereka meninggalkan apa sahaja yang diingini oleh nafsunya. Ini setengahnya lah, bila dia kata nafsu ni jahat, nafsu ni tak baik, lalu dia mengkesampingkan kehendak nafsu dia. Ya. Ini disebut sebagai salah satu bentuk kezaliman kepada diri dia. Contohnya, kita teringin nak makan ni, lama dah kita teringin nak makan ni, tapi tak makan-makan. Pasal apa? Tu nafsu je. Itu nafsu je. Ya. Itu sebenarnya zalim pada diri sendiri. Makan, apalah salahnya? Makanlah. Kan? Yang tak bolehnya melampau-lampau dalam makan sampai membazir. Ni yang tak boleh. Ya. Dulu ada student saya, dia tak masuk kelas, tak buat tugasan. Kita pun panggil dia, kenapa tak buat, kenapa tak datang? Dia kata tu semua dunia berlaku. Dunia belaka kan. Tu mana dia menghukum zalim pada diri dia. Kita ni dalam dunia kan, kalau nak sesuatu ni kena adalah sijil, nak tunjuk dekat apa syarikat sebagai kelayakan untuk diterima sebagai bekerja ni. Tapi dia kata tu semua dunia tu. Zalim lah kat diri dia. Dan kita tanya, tidur tak? Tidur tu tak dunia. Tang tidur, dia tidur. Makan. Kita kata makan dunia tu. Kan? Patut dah kalau tak buat, tak datang kelas, kan? Dia elok jadi apa, daftar sebagai student. Patutnya kena hadir kelas, kena buat tugasan. Kalau dia kata tu dunia, patut dia pun tak boleh tidur, tak boleh makan. Tapi natijahnya kalau dia tak tidur, tak makan, jenazah lah. Kan? Matilah dia kalau dia tak makan. Ni nak makan ni, tak boleh, tu dunia belaka tu. Sehari, okey lah. Hari yang kedua, nah ni makan ni seminggan nasi goreng, tak boleh, tu dunia, tak makan dia. Hari yang ketiga, kita ulur pula ni, nasi belauk pula, dunia juga ni, tak mau makan. Kan? Hari yang kelima, meninggal. Hari yang keenam, kita bawa makanan, tengok dia meninggal lah. Sebab meninggal, sebab tak makan. Kan? Mati kelaparan. Jemaah haji baru ni, misalnya mengalami kekontangan air, kering tubuh badan. Kan? Air kering pasal cuaca panas, lepas tu dia kurang minum air. Dia kurang minum air. Akhirnya badan mengalami masalah kekontangan air. Bila kontang air ni, tuan-tuan, kira nak tumbang je lah. Bangkit, melelong jalan. Oksigen tak cukup dalam badan. Pergi jumpa doktor, doktor tahan, masuk air 5-6 beg, baru okey sikit. Kan? Memanglah okey, dah masuk air. Tadi tu dia kontang air, badan dia kering air. Badan kita ni nak kepada makan, tapi dia tak bagi makan. Zalim lah. Badan kita ni haus, nak ke air, tapi dia tak bagi minum air ke badan kita ni. Tekak kita kering, nak minum air, tapi dia tak bagi sebab dia kata tu dunia. Zalim lah. Kan? Tapi sebab dia tak faham maksud yang kita sebut ni tadi ni. Sebab tu dalam kitab ni dia tulis, ramai yang beranggapan bila dia nak ini, dia sekat kemahuan dia, sebab ini nafsu. Kan? Sedangkan itu sebenarnya adalah zalim kepada diri dia sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali nafsika alaika haqqan. Bagi diri kita ada hak. Apa hak pada diri kita? Makan, minum, rehat, pakai, kan? Tu hak pada diri. Bagi diri kita ada hak, bagi ahli keluarga kita ada hak. Apa hak kepada ahli keluarga kita? Bagi makan, sediakan tempat tinggal, kan? Pakaian,
rehlah. Ini keperluan. Bagi ahli keluarga ada hak. Bagi diri kita ada hak. Bagi ahli keluarga kita, ahli keluarga ni anak, isteri, ada hak dia. Ya, kena beri hak tu. Ada orang yang berkata, aku mahu makanan itu semenjak tahun sekian-sekian, tetapi aku tidak menjamah. Ni contoh dia tadi lah, yang saya kata tadi, zalim kalau dia buat macam ni dekat diri dia. Ini merupakan satu bentuk penyelewengan dari perkara yang dihalalkan dan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi pun makan apa yang menyelerakannya. Ya. Nabi itu sendiri dah dilantik jadi nabi pun dia bukan sekat diri dia nak makan ni tak boleh, ya. Nak makan sedap tak boleh, kan? Makan hak yang tak sedap je dak, ya. Tapi dalam kawalan, bukan secara berlebih-lebih melampaui batas. Macam kita buat contoh kita lah tuan-tuan, tapi sedapnya sok ni kita makan 3-4 mangkuk, kan? Sedapnya nasi ni setalam kita bantai seorang makan. Hukum kita makan nasi setalam ni tadi halal ke haram? Haram. Haram ke halal? Halal. Boleh nak makan nasi setalam kalau orang, tapi nanyalah badan kita sampai setalam dia kena buat kerja nak proses, nak bagi hadam makanan ni tadi. Biasa kita makan sepinggan, lebih-lebih pun nambah sekali yang kedua, kan? Ini kita balur pasal sedap sangat nasi ni setalam kita bagi. Kita terutamanya masa buka puasa, kan? Buka puasa tu setalam nasi dia, air 3 jap, air apa ABC sampai Z semua ada, ya. Pasal ni dia lapar ni tadi ni, dia tengok ni masa ni, wah sedap semua ni, nak makan belaka. Habis tuan-tuan, lepas habis tu kita tengok apa jadi, menyandar sampai tak boleh bangkit dah. Tak nanya ke badan dia, dia makan banyak tadi tidak haram, tu halal, ya. Makan nasi, minum air, ya. Tapi nanyalah badan. Tu kita sebut melampau. Melampau. Kadang-kadang membazir, kan? Punya seronok ni nak makan ni, penuh meja ni, sotong ada, ketam ada, kerapu ada, kan? Contoh, banyak jenis lauk, kan? Air pun 3-4 jenis menu, kan? Nasi setalam juga. Makan sikit dah tak boleh dah, tak habis. Kalau kita pergi kedai, kan, kita tengok ada orang makan banyak lagi nasi, banyak lagi lauk, tinggal gitu je, kan? Tu nama dia apa? Membazir. Bila membazir ni hak tak boleh ni, kan? Patut kalau tak habis dia bungkus-bungkus bawa balik, kan? Esok boleh makan lagi, contoh dia. Tapi kadang-kadang mungkin dia kata saya tak makan dah makanan perangat ni, kan? Dia tak makan dah makanan perangat ni. Hak hidang tu sekali makan, habis ke tak habis ke, kira itulah. Kalau tak habis dia kira membazir, kan? Ini yang dikatakan tak boleh ni, dari segi nafsu ni. Oleh itu kita jangan mempedulikan orang zuhud yang cetek ilmunya ini, di mana dia telah menghalang keinginan nafsunya sendiri dari menikmati sesuatu yang memang menjadi haknya. Walaupun kita nampak macam dia zuhud, kan? Tak makan itu, tak makan ini, tapi sebenarnya dia nak, tapi dia tak bagi diri dia, pasal ni nafsu. Nampak macam zuhud, kan? Sebenarnya itu bukan zuhud. Zuhud ni bukan bermaksud tak makan yang sedap-sedap, tak pakai pakaian berjenama. Ni kenapa ni ustaz pakai pakaian buruk je ni? Inilah gambaran zuhud. Tak betul, kan? Tak betul. Zuhud ni bukan maksud dia tak boleh pakai pakaian berjenama. Pakailah pakaian berjenama ni. Zuhud ni bukan bermaksud dia tidak boleh menikmati makanan yang sedap. Makanlah makanan yang sedap-sedap ni, cuma jangan membazir, jangan melampau-lampau. Itu dia punya keyword dia, kan? Keyword dia.
Sesuatu yang diingini hanya boleh ditinggalkan. Yang ini kita sambunglah pada masa yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada malam ni, iaitu antaranya yang saya sebutkan pada malam ni berkaitan dengan faktor halangan untuk kita menjadi hamba Allah yang soleh ini. Antaranya nafsu, syaitan, ini penghalang, kan? Jadi kita dah tahu dah faktor penghalang untuk kita jadi hamba Allah yang soleh ni. Jadi apa yang kita nak kena buat, kan? Jadi saya sebut juga yang keduanya, jangan salah faham berkaitan dengan nafsu, kerana Allah menjadikan nafsu kepada kita manusia ni ada manfaat dia. Kita ambil yang manfaat tu tadi, kan? Ambil yang ada manfaat kepada kita. Manfaat untuk kita membangunkan ekonomi kita, kan? Kerana kita ni ada tanggungjawab. Manfaat untuk kita meningkatkan ilmu kita lebih baik, sebab kita ni nanti mungkin nak membimbing, mengajar anak-anak kita pula, meningkatkan amalan kita lebih baik daripada sebelumnya. Kena ada ilmu, kan? Bersesuaian dengan sempena tahun baru hijrah, Allah bagi peluang pada kita dapat hidup lagi ni bagi tahun 1445 Hijri, kan? Jadi kita nak, kalau boleh tuan-tuan, bila Allah bagi peluang ni, kita nak ilmu kita lebih baik daripada sebelumnya. Ni keinginan. Bila ilmu kita lebih baik daripada sebelumnya, kita harap amalan kita lebih baik, akhlak kita lebih baik daripada sebelum ini. Mudah-mudahan, kan? Jadi itu di antara manfaat daripada Allah menjadikan nafsu kepada kita manusia. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum min